Khabar semua, hari ini kita akan bincangkan topik yang baru berkaitan tentang etika dalam peradaban India, yang merupakan bab yang ke-8, yang mana kita akan bincangkan ada 5 subtopik, yang mana kita akan bincangkan pertama sejarah peradaban India, kemudian kita akan bincangkan tentang nilai-nilai etika dalam peradaban India, yang mana kita akan bincangkan 4 nilai, iaitu pertama nilai dharma, nilai karma, nilai satya dan nilai ahimsa. Di mana pelajar akan nanti mendapat mengetahui sejarah peradaban India serta menjelaskan etika peradaban yang terdapat dalam peradaban India. Baik, pertama kita akan bercakap tentang sejarah peradaban India dan juga sumbangan peradaban India. Pertama iaitu bagaimana kita melihat bahawa tamadun India merupakan antara tamadun yang tertua. Kemudian ia banyak menyumbang pelbagai aspek peradaban seperti sistem sosial, bahasa, kesusastraan, sistem pentadbiran, penciptaan sains dan teknologi dan juga matematik dan banyak lagi sehingga memberi impak besar kepada seluruh dunia. Banyak agama terbesar lahir di dunia tanah India ini seperti ajaran Hinduism, Buddhism, Jainism dan juga Sikhs. Dari sistem kepercayaan ini lahirlah pelbagai nilai etika yang membentuk perilaku mereka. Karena contohnya ajaran Hindu dan Buddha, dia adalah lahir daripada budaya ataupun daripada ajaran kemanusiaan itu sendiri. Nah, penekanan ini yang akan memberi terhadap yang namanya nilai-nilai kebaikan dalam diri manusia. Dan kalau kita melihat dari segi impak ataupun sumbangan peradaban India, iaitu pertama kalau kita melihat dari segi Iron Pillar of Delhi itu sendiri, yang didirikan pada abad 4 Masehi, yang berat tiang tersebut iaitu sekitar 6 tan pada zaman Kesultanan Delhi. Kemudian kita juga melihat adanya tiang Asoka yang mana ia lahir daripada ajaran agama Buddha, iaitu ketika mana zaman pemerintahan Maharaja Asoka. Kemudian juga kita kenali yang ajaran yang kita lihat yang diamalkan sekarang ini menjadi satu latihan senaman yang disebut ajaran yoga. Ajaran yoga ini asalnya daripada ajaran Hindu yang mana menggabungkan gabungan antara jiwa ataupun manusia itu sendiri dengan alam dan dapat mampu mengawal panca indera yang ada pada manusia. Dan juga kesan Taj Mahal ataupun yang namanya sumbangan Taj Mahal yang kita tahu tentang kisah kecintaan Shah Jahan terhadap isterinya, begitu cinta kepada isterinya. Itu yang dikatakan sebagai beberapa sumbangan. Itu hanya sedikit saja yang dibincangkan dalam sumbangan. Sebenarnya banyak lagi ya. Okey, pertama kita bercakap tentang apa yang dikatakan sebagai etika peradaban India yang kita akan bincangkan yang 4 iaitu Dharma, Karma, Satya dan Ahimsa ini. Peradaban ini menekankan nilai etika daripada individu itu sendiri, memupuk semangat persaudaraan, menggalak sifat tanggungjawab dan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat. Sebab saya katakan tadi bahawa ajaran Hindu itu adalah datang daripada manusia itu sendiri dan membentuk nilai yang baik, budi pekerti yang baik kepada diri masyarakat ataupun diri individu ataupun masyarakat keseluruhan. Bagaimana sifat kasih sayang di antara satu sama lain digambarkan dalam ajaran yang 4 yang disebut sebagai Dharma, Karma, Satya dan juga Ahimsa. Okey, pertama kita akan bincangkan yang namanya nilai Dharma. Okey, ia dianggap sebagai satu etika ataupun peraturan moral yang mana memberi erti tugas dan tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan. Maknanya setiap hidup manusia ini ada tugas yang perlu dipenuhi, yang perlu ada pertanggungjawaban. Dharma individu memerlukan apa yang harus dilakukan oleh seseorang mengikut kelahiran dan peringkat dalam kehidupan. Sebab dalam ajaran Hindu itu dia mengetahui ada tingkatan-tingkatan dalam kehidupan. Maka dia berfungsi atas tugas apa yang pada level kelahirannya itu sendiri. Masyarakat perlu memenuhi etika yang ditetapkan agar kehidupan barunya lebih baik dan dapat mencapai matlamat yang disebut sebagai mahsa. Jenis dharma seperti mana yang ada dalam nota ini. Yang pertama, Siva Dharma, iaitu dharma khas individu
yang ditentukan mengikut kedudukan, layer itu sendiri, dan peringkat dalam kehidupan ataupun asrama, iaitu kehidupan manusia, ya, harus dilakukan walaupun tidak sempurna. Misalnya seorang Brahma ataupun Brahmin itu label yang tertinggi, ketika mana peringkat Brahmacharya diwajibkan menumpukan perhatian kepada pelajarannya. Tugasnya iaitu belajar, memahami pelajaran yang diberikan kepadanya. Kemudian visa dharma, dharma yang dikaitkan dengan sesuatu kumpulan seperti varna dharma, iaitu bagi dharma itu sendiri, jati dharma bagi jati, raja dharma bagi raja, dan juga sitri dharma bagi isteri. Misalnya Raja Dharma, tugasnya melindungi undang-undang sosial, memerintah demi kebahagiaan rakyat. Maknanya ada tugas dia sendiri. Kalau Raja Dharma itu maknanya tingkatan yang paling tinggi untuk menjaga rakyat dan undang-undang yang dilaksanakan terhadap rakyat itu sendiri. Kemudian yang disebut sebagai sadharna dharma, iaitu sifat-sifat am yang perlu ada pada semua manusia. Ini tidak melihat lagi layer itu sendiri. Misalnya kebenaran, kesabaran, memaafkan, kawalan minda, tidak melakukan kekejaman, tidak mencuri, bercakap tentang kebersihan, ikhlas, dan tidak adanya nilai marah itu. Ini kita bercakap sebagai nilai dharma. Okey, kemudian yang seterusnya kita bercakap tentang nilai karma. Ini yang selalu kita dengar. Nilai karma itu adalah ungkapan kehidupan yang dibalas timbal balik kepada beliau. Maksudnya apa? Perbuatan, ucapan, pemikiran dan tindakan seseorang dalam kehidupan ini akan menentukan kedudukannya dalam kelahiran semula. Mana selepas kehidupannya, kematian, maka kelahiran semula nanti akan ditentu apa yang dilakukannya itu. Dan dia ada dua, iaitu perbuatan baik dan perbuatan jahat, yang disebut sebagai punya karma, yang dikatakan bila melakukan perbuatan baik, natijah hanya adalah bahagia berikut kehidupan berikutnya. Manakala perbuatan jahat, maka kelahiran yang kemudiannya akan merasakan penderitaan itu. Nah, kedua-dua ini berkaitan tentang apa kehidupan selepas itu. Kalau dia berbuat baik, maka dia dapat nilai yang positif. Kalau dia berbuat jahat, maka dia akan mendapat nilai yang negatif. Tujuannya apa? Iaitu bagaimana kita meletakkan bahawa galakan seseorang berbuat baik kepada semua makhluk supaya hidup selesa dalam kehidupan kelahiran yang baru nanti. Maknanya ajaran Hindu percaya bahawa ada kelahiran semula, maka seseorang itu akan ditentukan nasibnya ketika mana kehidupan awalnya. Kalau kehidupan awalnya berpelakuan yang baik, maka kemudian kehidupan selepas itu dia melakukan ataupun dia memperolehi yang namanya nilai-nilai yang positif. Kemudian yang ketiga, yang disebut sebagai nilai satya. Apa maksud dengan nilai satya ini? Iaitu titik kebenaran ataupun pengetahuan benar yang merangkumi beberapa perkara yang ada kaitannya dengan kebaikan, yang berkaitan tentang keadilan, yang berkaitan dengan tindakan ataupun action yang benar, kemudian ucapan yang benar, tidak bercakap bohong, pemikiran yang benar, kemudian yang terakhir iaitu realiti yang mutlak, iaitu label kepada Tuhan. Dikatakan bahawa satya ini, nilai ini ada kaitan dengan doktrin karma yoga. Nanti kita akan bincangkan hal tersebut. Nah, apa yang dikatakan ini tadi, tindakan yang benar ataupun baik itu dianggap sebagai pencapaian separuh kebenaran. Maknanya belum lagi mencapai kebenaran mutlak ataupun di sudut manusia, di sudut Tuhan itu sendiri, yang merupakan tujuan dasar manusia. Tidak perlu bimbang akan hasil tindakan tersebut. Yang penting melakukan kebaikan, tidak memikirkan apa natijah daripada hasil kebaikan yang dikatakan itu. Dan apa yang saya katakan tadi yang disebutkan satya itu ada kaitan dengan doktrin karma yoga, maka dia ada kaitan dengan ajaran Bhagavad Gita, yang mana dia menekankan dua nilai, iaitu nishkarma, buat kerja tanpa inginkan balasan. Yang saya katakan tadi, tidak perlu adanya balasan itu sendiri, yang penting kita buat kebaikan. Kemudian yang saya sebutkan tadi iaitu karma yoga, iaitu buat kerja dengan sempurna sebagai instrumen Tuhan tanpa harapan balas supaya mencapai pelepasan kehidupan di dunia ini. Maknanya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik tanpa mengharapkan apa imbalan daripada kehidupan
yang baik itu. Nah, dia mempunyai ada kesamaan dengan ajaran Buddha, iaitu 8 jalan 8 kebenaran, iaitu yang mana yang bercakap tentang 8 lambang roda itu sendiri, iaitu apa? Kefahaman yang mesti benar, fikiran mesti benar, ucapan, perkataan mestilah benar, tindakan, action kita perlulah benar, hidup ini kita mesti benar, usaha yang kita laksanakan mestilah benar, konsentrasi, fokus mestilah benar, dan juga kesedaran diri itu turut benar. Dan ini yang dikatakan ajaran Buddha yang sebenarnya adalah lahir daripada ajaran Hindu juga. Dia ada titik kesamaannya di situ. Okey, nilai ahimsa iaitu nilai yang tidak melakukan kekejaman bukan sahaja kepada manusia tetapi juga terhadap makhluk yang lain. Berasaskan kepada pemikiran falsafah India, iaitu orang yang mencari kebenaran mesti mempunyai kuasa untuk mengawal emosi. Beransur-ansur melepaskan diri daripada ikatan badan, tidak melakukan kekejaman bukan hanya kepada manusia tetapi kepada makhluk yang lain, dan amalan itu akan memberi impak, iaitu sampai tidak akan makan daging. Ini yang dikatakan sebagai vegetarian. Sebab dalam ajaran agama Buddha ataupun Buddhism, agama semua benda bernyawa mempunyai roh, perbuatan membunuh benda tersebut seperti mengganggu roh yang bersemadi dalam badan tersebut. Maknanya tidak digalakkan untuk membunuh binatang-binatang untuk jadikan makanan. Ini dianggap berdosa dan menyebabkan perkumpulan faba karma yang akan menjauh individu daripada mencapai titik nirvana ataupun pelepasan. Justru itu ahimsa adalah prinsip yang paling penting, dan juga ajaran yang dikatakan Mahatma Gandhi, iaitu ahimsa itu sendiri instrumen untuk mengubah individu supaya menentang ketidakadilan sosial, berjuang untuk kebebasan politik dan mengekalkan undang-undang dan peraturan. Anjurkan melayan musuh dengan kasih sayang kerana mereka merupakan mangsa kuasa jahat dan simpati. Ini yang kita katakan bahawa setiap musuh itu bukan daripada mereka tetapi adalah kuasa jahat yang menguasai mereka. Setiap orang perlu melawan dan menguasai musuh dalaman seperti hawa nafsu dan emosi supaya dapat mencapai ketenangan dan juga memahami yang namanya kebenaran. Kesan daripada ini, ahimsa ini, iaitu pertama kasih sayang, simpati, belas kasih, murah hati, jasa dan juga pengorbanan yang cukup tinggi, dan yang itulah yang kita katakan sebagai nilai ahimsa. Nilai ahimsa ini iaitu maknanya kita menghormati sesama diri kita sebagai manusia, apatah lagi dengan binatang dan juga dengan makhluk-makhluk yang kelilingnya. Dan kesan daripada itu sehingga tindakan manusia itu tidak akan melakukan pembunuhan kepada makhluk yang hidup, sehingga jadilah amalan seharian bagi pengamal ajaran Hindu dan juga sebagian ajaran Buddha, iaitu tidak memakan, iaitu makan yang mempunyai daging, kerana dianggap sebagai menjauhkan diri daripada yang dikatakan sebagai pelepasan atau mencapai titik nirvana yang ada dalam konsep ajaran agama Buddha. Saya rasa cukup itu saja untuk perbincangan ringkas kita pada kali ini. Kita jumpa pada minggu hadapan, dan apa yang kita akan bincang ini kita boleh diskusi dalam kelas masing-masing. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih.